Okey, assalamualaikum sejahtera ya. So COD cash on delivery terdapat dua jenis cash on delivery Di sini saya ingin menjelaskan sedikit salah faham yang mungkin orang fikir saya tidak suka COD. Saya suka COD, tetapi COD di Shopee yang saya tidak galakkan untuk anda join kerana dia akan merugikan anda lah. Nanti saya telah terangkan dalam video saya terdahulu Tetapi terdapat satu lagi jenis COD yang kita boleh lakukan. Okey, COD ini terdapat dua di mana dipanggil COD yang dihantarkan oleh seller, COD yang dihantarkan oleh courier. Okey, COD antara seller ni adalah COD yang saya sokong dan merupakan salah satu aktiviti paling tua lah yang dijalankan di Malaysia lah di mana seller-seller membuat produk menghantar kepada customer mereka sendiri, bukan gunakan courier Okey, artinya format COD ini adalah jenis COD yang memberikan seller hantar. Okey, komunikasi. COD jenis ini kita dipecahkan beberapa bahagian. Pertama, komunikasi COD jenis ini adalah COD yang berkuasa secara WhatsApp atau telefon, dan apabila buyer setuju dengan produk tersebut, maka seller akan hantar produk tersebut kepada buyer tersebut. Okey, kawasan. Biasa COD di kawasan yang menggunakan seller ni adalah kawasan yang kecil saja atau satu daerah lah, di mana kadang-kadang satu negeri pun boleh juga. Kalau Melaka kecil kan, dia mungkin boleh hantar satu Melaka, tapi biasanya kita buat dalam daerah-daerah lah COD jenis ini, di mana kita tak dihantar secara jauh. Okey, ini COD dari segi kawasan. Nombor 3, jenis produk. Jenis produk COD yang dihantar oleh seller adalah berbentuk makanan, biasanya industri makanan seperti kek, keripik, popcorn, kuih bakau dan sebagainya lah. So ini bermaksud produk-produk yang tidak mempunyai jangka hayat yang panjang dan tidak membolehkan anda menjual di luar negeri Melaka sebagai contohnya. Dan industri makanan di sini adalah tinggi, adalah bagus digunakan kaedah COD. Okey, COD jenis yang pertama ini, itu COD yang dihantar oleh courier, adalah saya langsung tidak menentang kerana saya menganggap jenis ini adalah bagus atau terpaksa dilakukan kerana produk anda tidak tahan lama. Okey, dan harus dihantar secepat mungkin mengikut jadual oleh buyer anda. Biasanya tempahan dari COD yang hantar oleh seller ini adalah firm order. Firm order ni memang orang kata kalau dia lokik menjadi je lah dia tak akan return balik untuk anda. So COD di sini boleh dilakukan. Okey, dan juga engagement daripada COD ini amat bagus jika melibatkan seller dengan buyer secara direct di mana seller menghantar produk itu kepada buyer, maka mereka akan menjadikan orang kata repeating order. Okey, dari psikologi dia tentu akan menunjukkan trust atau percayaan lah, kerana seller sendiri jumpa dengan buyer kan. Okey, so kenapa, tapi persoalan timbul kenapa mereka tidak percaya untuk membuat bayaran secara tunai oleh COD Biasa kalau kita menggunakan seller dengan buyer oleh satu daerah, boleh gunakan secara terus bayar online boleh juga, tapi tak sedih kerana biasalah, kerana mereka masih wujud trust lagi. Inilah yang sering berlaku, trust turun wujud, maka wujudlah istilah COD ini walaupun antara seller dengan buyer adalah satu daerah yang sama, tetapi bila COD ini bagus jika wujud engagement jika seller hantar barang kepada buyer tersebut. Okey, alright. Oleh itu, cuma kelemahan dalam COD milik seller ni, anda harus punya kenderaan lah untuk produk tersebut. Nama pun COD, cash on delivery, maka anda harus menghantar menggunakan kenderaan anda sendiri. Okey, itu maksudnya. Jenis kedua adalah yang saya tidak suka, ada COD melalui courier, yang telah saya terangkan banyak kali dalam YouTube channel ini, di mana format COD ini anda menjual produk anda menggunakan sistem bayaran online yang mempunyai option COD seperti Shopee atau sistem payment gateway yang lain. Okey, komunikasi berdasarkan sales pages anda, di mana anda membuat satu sales pages atau anda punya sales pages di Shopee melalui video atau visual, lalu anda beli melalui menggunakan sistem bayaran online. Komunikasi anda tidak berkongsi dengan mereka secara langsung. Kedua, kawasan jualan anda adalah tidak terhad, artinya khususnya di Malaysia, satu Malaysia. Oleh itu, jumlah download anda ada puluhan juta orang so amat bahaya buat COD jenis seperti ini. Okey, dan jenis produk pula adalah produk yang boleh dijual seperti ada kecantikan hingga promosi. Memang boleh jual macam-macam sajalah jika COD menggunakan courier, betul.
engagement adalah pihak Korea akan menghantar produk anda kepada buyer anda, dan kemudian pihak Korea akan mengutip bayaran tersebut ke pihak anda. Okey, dan membeli ini biasanya akan membuat pembayaran, dan biasa akan pembayaran, tetapi kebanyakan tidak banyak membuat pembayaran. Kenapa saya kata demikian? Okey, kes yang pertama tadi COD yang dibayar oleh, yang dihantar oleh seller. Kenapa buat COD? Kerana dia kurang trust dengan anda sebagai seorang seller, so dia buat COD, tapi dia punya niat untuk membeli. Sama juga di pada COD sebagai Korea. Okey, dengan cara betul ada buyer yang niat memang nak membeli, tetapi dia kurang percaya buat COD, tapi bila kita hantar dia akan bayar. Itu okey, COD ni okey. Tetapi kebanyakan sekarang yang berlaku, yang saya tak mau galakkan anda menyertai COD ini adalah sebab anda tidak mempunyai sis yang orang kata, saya kata tadi belum firm order. Mereka nanti boleh cancel untuk anda. Masalahnya ada pembeli yang masa dia nak check out tu, dia teragak-agak nak beli tak nak beli, tu dia check out dengan akan butang COD, tetapi dalam masa 2 hari mereka berfikiran dah tak boleh produk anda. Tu orang yang pertama. Yang kedua, dalam pada masa mereka menekan butang check out anda, mereka memang nak beli, tetapi dalam masa 2 hari tu kita dah rosak pula. So dia terpaksa cancelkan anda punya barangan COD. Kalau mereka bayar secara online, dah sama dah. Ini ada benda tidak dapat dielakkan. Okey. Dan ketiga, tangan-tangan sebagai tangan-tangan najis di mana mereka suka tekan bukti untuk suka-suka, dan produk sampai mereka tak dibelinya. Pembeli macam ini saya rasa kita gendam dalam kolam je, betul tak? So masa keempat adalah remaja lah, pembeli remaja yang suka menekan butang COD. Dan kita tahu di Shopee demografi untuk buyer Shopee adalah 18 hingga 25 tahun, memang tak ada duit, budak takkan belajar, tetapi suka tekan butang COD. Dan apabila produk sampai, yang kena bayar siapa? Mak dia kena bayar, bapak kena bayar. Kalau jenis bapa yang sporting, mereka bayar. Kalau jenis bapa yang tidak sporting, mereka reject dan pulang balik kepada anda lah, seller. Yang kelima ada jenis jenis COD yang problem adalah mereka yang nak beli produk anda, datangkan pada COD anda. Tiba-tiba mereka dapat berita harus pergi outstation, mak untuk sakit, tak sempat balik ke kampung. So maka tadi orang nak ambil produk tersebut, maka produk anda dipulangkan semula kepada anda semula. So sebab tu saya tak galakkan seller untuk mengambil COD jika anda menggunakan sistem Korea, kerana anda tidak berjumpa face to face dengan mereka, dan jarak anda mereka terlalu jauh, susah anda hendak bersemuka jika berlaku apa masalah. Kalau saya gunakan seller COD antara seller Belanda daerah sendiri, jika ada masalah berjumpa direct dan berbincang jika mereka tidak jadi. So itu perbezaan antara COD oleh seller dan juga COD by Korea. Ini maksud saya di sini tentang COD So kena faham COD yang saya masuk ini adalah COD oleh Shopee. Di mana saya berikan tips-tips tentang Facebook Ads, Shopee dan juga blogging Okey, jangan lupa subscribe channel saya ataupun tips yang menarik tentang bisnes online Okey, assalamualaikum.